Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar, boleh nampak ni, Nokta? Salam, Madam, nampak? Nampak ni? Okay, topik value chain and supply chain hari ni. Okay, hari kami ni ada presentation kan? Hari kami ni ada presentation tak? Group number 5 kan? Okay, group 5 ada presentation hari kami ni. So hari ni kita tengok sikit what is the value chains and supply chains analysis. Okay. Apa-apa pun nota-nota ni semua you boleh dapat daripada internet sebenarnya tak semestinya ambil daripada mana-mana buku, sebab this is the contohnya what is the basic or the value and the supply chains tu je lah, kita google je mana-mana dia akan keluar je lah. Okay, so one of the practices lagi okay, salah satu practices lagi dalam MAPS, supply chains management dan juga value chains management. Okay, normally supply chains and value chain ni dia datang sekali. That mean dalam supply chain they have the value chains analysis. Normally macam tu lah. Okay, so the definitions about the supply chains management, okay, is the management of the flow of goods and services includes all process that transform raw material into final product and involve activity and of business supply activity to maximize the customer value. That means change lah, the change that means the rantaian from the start we purchase material, we process the good sampailah kita deliver to the customer. Tu maksud dia supply chain. Okay, so kita nak tengok whether the way, the effective or not the supply chain management ni. So macam-macam dia buat. Okay, supaya goods tu dapat kepada customer tu on time, in the right time, in the right place dan juga produk yang betul. Tu maksud dia connection in the supply chain management. Okay, so in supply chain management, all the party involved, termasuk juga resources, businesses and activity involved in the marketing and distribution through which a product reach the end of user. Ini contohnya supply chain lah. So dalam rantaian ni akan ada lah supplier, ada manufacturer, wholesaler, distributors, retail, customer. To put simple in compass the flow and storage of the raw material, semi-finished good and sampai ke final destination. Semua tu lah, tu maksud dia rangkaian dalam supply chain activity. Okay, so bila ada supply chain activity, ada juga isu yang timbul sepanjang supply chain activity tu. So maybe the distribution of profit tak kena, maybe the way dah dia distribution tak kena, maybe ada kat situ, maybe ada unsur fraud, ada unsur rasuah. Maybe lah because dia akan melibatkan supplier and manufacturers, maybe ada isu dalam ni, tak kira lah which type of the organisation, tak kira which type of the business, tak kira lah dekat yang public sector ke, dekat sektor ke, akan ada isu dalam supply chain management ni. Okay, that means start from the you order the raw material sampailah jadi barang siap and send to the customer. That means so many issue arise That's why lah bila banyak sangat arise, so kita that mean try to minimize the issue arise dalam tu lah. So normally lah kalau contohnya dekat negara yang control by the governments, okay, maybe lah tak banyak sangat lah. Kalau negara yang that means contohnya Indonesia, Thailand tu, China lah, maybe ada isu dalam tu. Okay. Okay. So dia kata the supply chain include the activities, people, organisation, information, resources Okay. For example, consumer goods space or raw material, packaging, shipping, warehousing, delivery and retailing tu semua tu lah.
Bila involve all the supply chain activity ni, so the companies let me try to reduce the cost. Dalam cuba nak kurangkan cost bila dia start with the supply chain lah. Okay, macam mana nak jadikan produk tu that mean dapat a good profit to the company. That means dia boleh kalau supply chain tu panjang sangat, dia nak short, dia nak cut. That mean dalam chain tu supaya jadi pendek. Contohnya sekarang ni kalau now kalau kita tengok bisnes sekarang ni more kepada online sales kan, sales online kan, okay, online activity. So dekat dalam supply chain statement kat situ dah tak ada dah tak ada retailer dah kat situ nah. That mean maybe you boleh order goods direct daripada kilang direct nah. So dekat situ just involve the manufacturers and the distributor saja yang akan distribute barang awak sampai dekat customer right now lah. Okay. And then the term supply chains can take several meanings include contohnya dia kata the concept of supply chains, dia kata encompassing the process of moving a finished good from procurement to the fulfillment in a circle. That means the concept lah. And industry tak kira include the carrier and regulation that's overseas transportation goods ni maksud dia industry termasuklah the regulations overseas transporting goods kat sini lah akan ada the regulation, contoh law of regulation of the country. That means kalau you nak import barang daripada country, maybe you kena go to the certain procedure and so on lah. Then the function dia, practice of managing the operation normally involve the logistic and inventory level of part of the coordinated the buyer and supplier. Okay, more pada logistik faham logistik kan. And then dia kata the process of function where done well can add value to any industry, which is why supply chain management should be essential component of the business strategy. So supply chain ni akan ada add value supaya benda tu akan jadi more effective. Bila add value added management. Okay. So this is the band in the supply chain management system. Okay, component dia lah. So they have the planning. Planning maksud dia to meet customer demand, supply chain manager have to plan ahead. That means they forecasting demand, designing the supply chain eventually and determine how the organisation will measure the supply chain to ensure it performing expected in terms of efficiency, delivery value for customer and helping to achieve organisation goal. Ni maksud dia planning So planning macam mana supaya barang yang di order by customer tu sampai cepat, contohnya tu one of the planning lah. Okay, so sourcing. Okay, kalau you tengok kan, kalau contohnya semua barang kita beli online, so right now lah the system dalam supply chain sekarang ni, bila nak distribute order to the customer, that mean by the courier service, contohnya DHL, apa lagi, JNT semua kan. Sekarang ni dia dah ada dia subcon, you know, tahu subcontract ataupun dia outsource. You faham tak ni outsource ni? They outsource the service to the public. The trend sekarang ni group awak. Group present Ni group A ke? Group A kami ni present Ini mana ni? Okay. So trend now kalau tengok dalam supply chain ni, that mean untuk reduce the cost, that mean most of the delivery that mean contohnya DHL, post laju ke, JNT ke mana-mana lah kan, dia outsource service to the public. That mean dia save dari segi the fixed salary to the staff. Bila dia outsource, that mean dia just contohnya bagi dari segi commission saja. Contohnya satu barang tu, okay, bila you hantar barang tu, you dapat lebih kurang RM3, RM4 untuk satu parcel kan. That mean dia dah save dari segi
that mean dari segi gaji tetap kepada pekerja dia, dari segi apa lagi, they don't have to maintain the medical expenses, the fees for the staff pun tak perlu ada kan, transportation pun selamat sebab bila dia outsource the service dia tu, that mean dia tak perlu guna transportation dia pun. Okay, so that mean dia save dari segi space dari situ. Dari segi dia space, dari segi dia punya cost of transportation cost. Okay, tu salah satu sekarang ni lah apa yang berlaku dalam supply chain management. Okay, benda ni pun timbul sebab because of the COVID-19 kan. So macam-macam lah idea yang orang buat lah. Okay, so tu salah satu untuk reduce cost. They have the planning. Okay, the sourcing. Okay. This supplier will provide the goods, raw material, service to create the product is critical components of the supply chains. Not only to include creating the contract to government to govern the supplier and also managing and monitoring existing relationship. Okay, sources ni normally how we choose the supplier. That mean normally lah untuk selamat, normally dia ada ni lah, dia ada agreement. Normally dia ada agreement dengan supplier. Okay, supaya biasanya agreement tu dia sign contract contohnya untuk 5 tahun, untuk 3 tahun contohnya. That means supplier tu kena supply raw material dekat company dia tu. Okay, so dia no need lah fikir pasal nak cari dia ada suppliers, pasal dia ada agreement kat sini. Okay, normally kalau manufacturing, kalau kilang yang besar-besar normally dia ada, dia ada. Okay, contohnya kalau kilang-kilang kalau you pergi dekat mana-mana, contohnya dekat Selangor ke, dekat dekat Nilai ke, mana lagi, kalau Kedah tu dekat Kulim ke, kalau you involve dengan company-company yang mana yang kilang-kilang besar-besar tu, dia ada benda-benda ni. Okay, so sourcing, macam mana dapatkan raw material tu, they have the contract dengan supplier. Okay, they have a good contract there. Okay, then making. Supply chain manager also needs to help coordinate the all steps involved in creating the product itself, include reviewing the accepting raw material, manufacturing the product, quality testing and packaging, yang semua sekali lah untuk making. Okay, and then delivery. Ensuring that the product reach the customer to achieve through the logistic and it fundamental to supply chain success. Of course lah kan, sama ada dia nak deliver barang tu macam mana. Okay, by ship ke, by apa ke, tak kira lah, by airplane ke, it's up to them lah. Okay, so as we know lah kan, Malaysia pun sekarang ni cuba nak create the contohnya kereta api laju untuk transportation for the good. Contohnya kalau you order raw material ataupun barang daripada KL, that means boleh sampai dekat kita ni, dekat Pantai Timur dalam short time. That means guna kereta api laju contohnya. Malaysia pun tengah buat macam tu. Okay, the returning. Okay, returning supply chain manager also need to develop a network that support returning product. In some case, they may include scrapping or reproducing a defective product. In other more simple means returning product to a warehouse. Ni returning. Kalau ada produk yang damage ataupun return from the customer balik, so macam mana dia nak responsible nak responsible untuk support the customer needs. Okay. Okay, ni normally return ni more involved ada after sales service. After sales service, dia provide macam mana after sales service tu. Okay. Okay, and then later the foundation of each of these component is solid network of supporting process that can effectively monitor the information across the supply chains and ensure adherence to the law and regulation. Okay, normally akan involve all the departments lah, termasuklah HR department akan provide the labor, IT department dia akan provide the system, macam mana nak supaya sistem tu efektif. Dia create a system, the quality assurance, the finance, product design and sales. Semua department ni akan involve dalam supply chain activity. Okay, ataupun kita panggil supply chain management. Okay, so why is supply chain management important? Okay, pasal penting ni. Okay, so why important? Because dia kata crucial for any organisation because doing it well can introduce several benefit to the organisation.
Okay, however, poor supply chain management can result in expenses delay, quality issue or reputations. Kan sekarang ni kan kebanyakan semua dah guna online, betul tak? So, benda ni lah penting supply chain important. As you know that sekarang ni selain daripada banking buat sistem online, sekarang ni EPF, tabung haji dah nak start buat sistem online dah. EPF pun nak start buat sistem online because of the poor supply chain ni, because ada delay dekat situ. Kalau you nak apa ni uh, uh, you nak dapatkan servis daripada ataupun nak dapatkan duit ke nak keluarkan duit daripada EPF siapa tahu pasal EPF tu nak keluarkan duit pergi pejabat EPF, isi borang, tunggu pula berapa lama, betul tak? Space lagi terhad, parking lot lagi terhad, kan jadi satu isu kat situ. So right now because of the pandemic ni juga, so tak nak orang sesak dalam EPS contohnya, macam-macam orang nak update the accounts lah, nak keluarkan duit lah, semua-semua tu. So maybe akan melibatkan ramai orang. So right now semalam rasanya ataupun hari ni dah start dah EPF launching the online system. Apa-apa nak buat, nak deal dengan EPF just guna online. Benda ni dah lama dah dibuat oleh banking system ataupun mana-mana lah. So EPF dah start ikut dah. Maybe tabung haji pun dah macam tu jugalah. Nak apa-apa terus pada online system saja. Okay, so dia tak perlulah nak sewa tempat tu besar-besar sangat. No need sebab dia dah ada guna online system. Okay sebab delay lah, sebab the cost, sebab isu yang timbul. Okay. You tahu kan pasal EPF kan ni kan. Belum-belum orang pergi daftar semalam dengan hari sebelum ni daftar accounts untuk dia register sebagai online service transaction. Okay, tak perlulah nak beratur ramai-ramai pergi EPF nak keluarkan duit tu. Okay. So apa yang berlaku sekarang kira skala bagus juga tak COVID-19 ni skala lah sebab semua the teknologi dah jadi advance. Okay, teknologi dah jadi advance. Even kursus pun sekarang ni dah online. Tak perlu nak pergi KL, pergi hantar kursus, transportation lagi, you have to pay. You kena bukan setakat transportation. Hotel lagi you have to pay. So kerajaan kena support hotel, transportation, meal allowance, semua-semua tu kan. Semua cost tu. Semua menyebabkan cost. Bila dah kursus online, you just duduk depan komputer dengar je, samalah juga macam duduk dekat you pergi kos tu duduk kat dewan tu. So that's why banyak mana dah save cost sekarang ni kan. Dulu contohnya kalau you pergi kos, okay, yuran contohnya 1,500 sebab sekali makan minum, sekali sewa tempat, semua sekali lah. Tapi sekarang ni okay, yuran dah jatuh dah jadi 300, 500 je kita orang pun pergi kursus baru ni pun yang online punya just dulu lebih kurang 1,000 ataupun 800, 700 tapi sekarang ni dah jadi 350 dah. Okay, yuran dah kurang. Okay, tapi online lah. Okay, itu maksud dia salah satulah kebaikannya juga. Alright, so sistem dah berubah dah. Sistem dah berubah. Okay. So there is important supply chain management. Okay, what is the benefit supply chain management? Okay, benefit dia lower cost, increase revenue. Of course lah kan, kalau cost berkurang, so revenue kita pun jadi increase lah. Okay, bila lower cost ni maksud dia contohnya dia can reduce the labor and raw material cost contohnya. Raw material cost ni boleh kita improve ataupun reduce dari segi transportation cost untuk raw material. Labor ni maksud dia kalau dah dulu kita guna ramai labor, kita dah reduce labor. Itulah contohnya yang delivery service company yang sebagai service delivery tu maksud dia boleh dia punya reduce dia punya labor dan juga space. Labor dan juga space maksud dia bila nak hantar barang online, lori je sampai, okey barang semua dia distribute daripada lori je. Terus je masuk daripada kereta yang outsource tadi yang dia dapat outsource tu. Okey. Itu sekali ni maksud dia dah dapat lower cost. Okay. And then dia dah apply teknologi. Dia dah apply teknologi sistem sekarang ni. Okay. So bila lower cost, of course lah akan increase the revenue. Okay. Increase the revenue kan. Okay.
Okay, satu lagi adalah benefit dia dari segi asset utilization. Maksudnya kita boleh minimize the utilization of the asset. Effective supply chain management can use capital asset like production and transportation equipment more effective rather than adding wear or tear the manufacturing equipment needless business and can produce to the needs. Okay, contohnya bila dah ada sistem online sekarang ni, okay, sistem online contohnya banking system. Dulu kalau you masuk bank, okay, ada 10 kaunter. So ada 10 kaunter kat situ, so dia ada 10 teller kat situ, okay. Staff kat situ and ada customer service, so dia kena provide kursi lah untuk orang menunggu. Semua banyak space, dia guna a lot of space kan sekarang ni, because of the online system. Sekali you masuk bank sekarang ni, just dibuka 2 ataupun 3 kaunter saja, tu pun untuk customer service saja. Tu pun untuk customer service. And then dia tak perlulah nak assign staff ramai-ramai, dia tak perlulah nak sediakan kursi banyak-banyak kan, because semua online system. So dekat situ dia dah save dari segi equipment. Dari segi equipment sama juga dengan kilang-kilang lah. Dia banyak dah save dari segi equipment dan juga machinery. Okay. And then this is the value chain. Okay, so what is the value chain? Value chain is refer to the range of the activity that add value. Tadi kan dia supply kan, the range of the activity. That means from the activity tu, they add value at every single step in designing, producing and delivery a good product to the customer. From the supply chain tadi, dia create the value added, okay, supaya that means the more kepada sustainability. Okay nah? To add the value at every single step in designing, producing and delivery a good product to the customer. That means sistem tu dia dah design. Dia add value kan. Okay, tu maksud dia. Okay, so value chain analysis is used to evaluate the activity within and around the organization and relating its ability to provide value for money, goods and service. Dia add value maybe dari segi IT system, dari segi the way dia conduct the activity kan. Contoh kalau you beli online, orang delivery hantar kat awak, tak perlulah contohnya you nak sign barang sekarang ni kan, dia just ambil gambar je contohnya that means dia nak bagi tahu barang tu dah sampai dekat you all dah. Okay, maybe dia ada sistem dalam tu, tak tahu juga Siapa yang pernah bekerja dengan delivery service, DHL ke mana-mana, GNT ke, mungkin tahu ada sistem kat situ dia dah upgrade the system dah. Okay, so maksud dia value added kan, activity to change tu. Okay, the concept of value chain analysis was involved by the Michael Porter. Okay, inilah orang yang create the value chain. Michael Porter is renowned book competitive advantages. Its opinion, 2 major steps involved in the value chain analysis are identification of individual activity, analyzing the value added in each activity and relating to a firm competitive strength. Ini maksud dia apa yang dia itulah step yang involved dalam value chain lah. Okay. Ni adalah dia punya activity inside the value chain Okay, contohnya dia ada primary activity. Okay, primary activity ni contohnya inbound logistik. Dia ada operation, maksudnya manufacturing operation lah. Kalau manufacturing lah. Kalau service lah. Jadi is the operation. Ini outbound logistik. Okay, inbound ni contohnya barang sampai, outbound ni kita hantar ke orang, ada marketing sales, service. Okay, and then dia kena ada support activity juga. That means daripada untuk primary activity ni kena support from the others department. The others department support. Okay. Contohnya the firm infrastructure. Okay, support lah sama ada infrastructure dekat manufacturing firm tu okay ke tidak untuk dia support the value chain activity. Okay, human resource management, teknologi yang ada, procurement yang ada, ni maksudnya support activity. Contohnya firm infrastructure. Okay, macam contoh saya bekerja dulu, the layout of the kilang tu itu pun satu activity untuk support the value chain ataupun supply chain activity. The layout of the manufacturing tu. Cara dia susun bangunan, cara dia susun tempat tu macam mana supaya flow tu smooth. Kan kalau you masuk kilang, you nampak benda-benda tu macam mana dia design the plan tu dia design the plan. It's not easy bukan pakai letak-letak gitu je tak dia ada sistem dia supaya the flow tu very smooth.
Bila flow tu very smooth, that means dia dah boleh reduce cost and then apa-apa pun akan jadi produktif nah. Okey, itu maksud dia nah. Firm infrastructure. Okey, and then infrastructure apa lagi yang ada sekeliling ni? Contohnya kalau you pergi dekat manufacturing company, maybe dia ada sediakan rumah-rumah untuk staff dia. Nah, tu infrastructure jugalah supaya staff dia boleh datang kerja secara that mean cepat nah. Tepat juga, tepat macam tempat saya kerja dulu, kilang pun dia ada sediakan transportation untuk staff dia. Nah, so that means dia beritahu dah, okay, staff dia kena tunggu, transportation akan ambil pukul-pukul. So tak adalah staff dia akan pergi melencong kat mana-mana. That means straight daripada rumah dia terus sampai ke manufacture ataupun terus sampai ke kilang. Nah, tu contoh dia infrastructure yang diberi oleh manufacturing company contohnya. Okay, tu maksud infrastructure. Nah, banyak benda sebenarnya bila you kerja nanti you tahulah nah, sedikit macam mana nak value added kan sistem. Tu maksud dia. Okay. Sistem warehouse pun dia ada value added kan macam mana cara susunan. Kalau you pergi dekat pelabuhan you masuk warehouse saja, okey, dia ada sistem macam mana dia susun dia punya container tu dalam tu. Siapa pernah pergi pelabuhan lah. Dulu saya pernah praktikal dekat pelabuhan Pasir Gudang. Okey, masuk dalam sistem warehouse dia memang very up to date punya sistem nah. Dia cara susunan warehouse tu, susunan container tu, dia ada cara dia nah supaya bila nak deliver the container tu daripada warehouse kepada kapal tu supaya mudah nah. Sama juga dengan ni. Dengan that means dekat pelabuhan normally akan ada kilang-kilang di kelilingnya nah. Kilang-kilang di keliling, kilang-kilang tu bila nak import barang ataupun nak export barang, okey, so dia boleh hantar produk dia daripada kilang terus masuk kepada pelabuhan terus. Okey nah. Dia ada sistem ni, conveyor belt macam-macam lah. Okey. Yang tu kalau you pergi dekat pelabuhan lah. Okey, tu semua-semua tu involve dalam supply chain tapi dia value added kan sistem. Okey, faham ke tidak ni? Lepas mana dah ke mana dah semua ni? Faham. Saya nak bagi tahu kat awak panja kat kalau bila you bekerja, you nampak dah sistem-sistem tu macam mana kan. Contohnya you masuk kilang, you tengok sistem dia macam mana disusun layout dia. Wah, dia ada supply yang berdekatan dengan kilang dia. Contohnya kan. So banyak benda tu yang berlaku. Contohnya kilang Proton lah. Proton, supplier dia keliling kilang tu. Yang ni supply tayar, yang ni supply nuts, yang ni supply side mirror lah. Dia berdekatan lah. Bila dia nak buat barang tu, nak buat kereta tu, that means dia ada supplier dekat situ dah. Yang boleh support sistem dia. Okay, kalau nak import direct daripada tempat lain lah, lambat sampai kan, jadi delay nah. Jadi delay tu, that's why lah dia upgradekan the system. Okay. You pergilah pelabuhan ke manufacturing company ke, you nampak benda-benda tu nah, you survey benda-benda tu. Okay. Alright. So ni adalah maksud dia tu adalah kita panggil dia support activity dari segi teknologi. Human resource management juga, macam mana nak sediakan labor kepada company tu. Okay. Labor macam mana dia nak ambil. Okay, itu maksud dia. Okay. And then inilah primary activity tu. Contohnya proses involve start daripada receiving, storing and internal distribution of the raw material of basic ingredient of product or service. The relationship with the supply essential to the creation of value in its matter. Maksudnya inbound activity ni start kita nak receiving storage inbound ataupun outbound. Ni pun kalau dalam management accounting penting juga inbound and outbound logistik lah. Penting juga benda ni. Macam mana ni nak create the distribution bila nak receive barang tu. Okay. Alright. So cara mana dia nak receive barang tu. Okay. And sama juga dengan manufacturing operation. Okay. Dalam manufacturing operation ni maksudnya activity for example start daripada floor or production line. Okay. They convert input or product or service into the semi-finished of finished good operation system, ada guideline principle of the creation of value. Ni sistem dalam manufacturing juga lah. Saya dulu satu kilang tu dia keluarkan semi finished good, and then dia ada space tengah tu untuk distribution punya space, and ada kilang lagi tu dia akan ambil yang finished good from the first factory tu. Okay, and then bila masuk kepada another second factory tu, maksud dia ada flow dia kat situ dah.
Dia letak dekat-dekat lah sebab senang nak ambil, that mean the semi finished good tu bila masuk the second factory tu dia akan jadi raw material. Barulah dia produce jadi finished good. Okay, so the layout tu kita orang dah buat sistem dah. Bukan kita orang lah nah. The apa ni, the manager or the plant manager tu dia dah buat sistem dah, the layout tu dalam kilang tu nah. Saya pelik juga tu pasal apa benda dekat-dekat, macam mana ada sistem dia nah. So dia kata this for the ni lah, supaya the flow nak buat produk tu maksud dia sistematik, gitulah. And then dia save dari segi masa. Okey nah. Padahal apa ni yang manufacturing tempat saya kerja dulu, dia ada juga the subsidiaries company dia, sebab that mean saya kerja dulu as subsidiaries company from the Japan. And then the Japan tu dia ada a few of the subsidiaries kat Malaysia ni. Okay, a few of the subsidiaries kat Malaysia ni. Okay, masa first year saya bekerja kat situ, okay, normally untuk buatkan finish good tu kita kena ambil raw material daripada another supplier, another subsidiaries company. Subsidiaries company tu dekat Selangor saya tak silap, dekat Semenyih nah, dekat Semenyih. Okay, kilang tu dia just proses semi finished good sahaja. Okay, subsidiaries lah. Dia bagi-bagi. Parent company ni dia akan bagi business. Okay, subsidiaries ni buat ni. Subsidiaries tu buat apa. Subsidiaries tu buat apa. Dia dah siap dah dulu. Okay, so dekat Semenyih tu dia buat semi finished good. Dia import the raw material daripada somewhere and then dia provide the semi finished good product. And then kilang tempat saya bekerja tu provide the finished good. That means kita kena ambil that means kita belilah produk daripada subsidiary dekat Semenyih tu, kita ambil, kita proses dekat kita jadi finished good. Barulah kita export tempat lain. Faham tak? Nak sampai daripada Semenyih ke Terengganu, that means kalau naik lori tu ambil lah masa sehari lebih lah. Sebab dia tak ambil dalam kuantiti yang sikit ambil kuantiti yang banyak, yang guna lori 5 tan tu lori 5 tan tu kalau barang penuh, okey, nak savekan kos, lagi kalau muat lori tu lagi letak barang, okey, nak sampai kat kita tu ambil masa 2 hari lah. Can you imagine that? Tunggu barang mentah 5 hari barulah boleh buat produce barang untuk finish good dululah. And then our company decide we make another plan, buat plan satu lagi, okay, buat kilang satu lagi untuk produce the semi finished good. Okay, so tak perlulah kita ambil barang daripada subsidiaries from the Semenyih tu, kita produce own semi finished good. Okay nah, that's why lah masa the third year of the masa kerja kat manufacturing company tu, kita set out the new factory kat situ, buat satu lagi bangunan untuk keluarkan produk yang semi finished good tu. Okay nah, so that's why lah start pada tu kita start lah looking for the plant and machinery yang saya bagi tahu kat awak kan, kita looking for the yang dekat Jerman, kita ambil teknologi Jerman untuk supply the plant and machinery tu. Okay, dan kita dapat ni lah keputusan daripada HQ, kata okay boleh buat sebab kita bagi untuk savekan dari segi cost dan juga transportation, cost dan juga masa. Okay nah, faham? Tu salah satulah. That means so start from there, so kita ada 2 plan. Satu yang keluarkan semi finished good, satu lagi finished good. That means duduk tempat yang berdekatan, that means transfer je from the first factory masuk ke second factory. Okay, boleh? Tu contoh je lah. Tu maksud dia tu adalah kita panggil dia the value added dalam supply chain activity. Okay, nak cerita kat awak lah zaman-zaman saya kerja macam mana dulu. Okay, that means kita dah involve dah benda-benda ni. Okay, dan sama juga dengan outbound logistik, dia are activity related to delivery the product and service to the customer, for instance storage, distribution system and transportation. Okay, dalam ni lah, dalam aktiviti ni jugalah akan ada yang GIT system semua-semua kan, benda-benda tu adalah Okay, dan marketing
and sales. They are a process related to putting product and service in the market, including managing and generating customer relationship. The guiding principle are setting oneself apart from the competition and creating advantages for the customer ni under marketing and sales. Macam mana dia nak create the link within the customer relationship dengan dia tu nah. Kalau right now kan, kalau kita beli barang selalu dia akan ada feedback, dia suruh kita bagi feedback, okay, and dia akan suruh kita masuk group, betul tak? Kalau you beli barang kan, dia suruh kita join group, betul tak? Ni marketing access lah, supaya dia update selalu barang dia. Okay, dia update dalam sistem kita, dalam WhatsApp kita. Okay, dia dah launching the new product, bla bla bla. Dia ada offer, bla bla bla. Itulah. Itu maksud dia under marketing and sales. Okay, dia create lah. Dia create antara dia dan juga dengan customer. Betul tak? Sampai satu tahap tu kita dah boring, betul tak? Selalu dapat notification daripada supplier tu contohnya, daripada seller tu. Okay, bagi tahulah ada offer barang ni kan, macam-macam kan. Sama juga yang Shopee yang awak jual tu kan. Okay. So dia nak create supaya customer ni tahu dia ada barang offer, so dia create lah. 11 bulan 11, 12 bulan 12, 1 bulan 1, betul tak? Supaya the buyer ni senang ingat tarikh tu. Kita pun berlumba-lumba lah beli barang pada masa tu. Betul ke? Ya, betul. So dia nak create kan, senang nak ingat. 11 bulan 11, 12 bulan 12, tak ada meaning apa-apa pun, tapi maksud dia nombor tu itu menarik je ni, 10, 99, dia create lah the system. Betul tak? So pun awak pun sama lah dengan saya juga shopping lah pada tarikh-tarikh tu. Padahal hari lain boleh je shopping kan? Ya, Shopee yang Lazada. Yelah, Lazada, Shopee ke macam-macam je lah kan. So dia create, this is the marketing and sales. Okay, dia nak create relationship dia supaya customer dia ni tahu, that means tahulah kewujudan dia. Betul tak? Pernah kita beli barang dulu kan, kita kena letak nombor telefon, kita kena letak nombor WhatsApp kita, Instagram kita, betul tak? Kan? Dia suruh kita fill in the form, betul tak? Beli barang kan? Lepas tu, bulan depan tu, tiba-tiba sampai WhatsApp dia kata okey ada barang offer, tak nak, belilah juga, betul tak? Itu pun salah satu lah under marketing sekarang ni semua through the teknologi. Okay. Nanti tahun depan, 2 tahun depan macam mana sistem tak tahulah lagi. Tahun ni dah start dah 11, 12. Lepas tu tahun depan benda apa dibuat lagi pun tak tahu. Okay, so this include all activity that maintain the value of the product or service the customer as soon as relationship has developed based on the procurement or service and product. Ni contohnya service lah. Macam mana dia bagi service ya. Okay, marketing and sales. Kalau sekarang ni you jual, you beli barang melalui online system dan juga melalui Instagram. Betul tak? That mean bila then you set dia dalam Instagram tu, IG tu, that mean you create apa dia? The supporter je ni. Support awak kan. Jadi ahli ke, support ke, you buat aktiviti ke kan. That mean daripada aktiviti tu, bila you dah ada follower, that mean senang lah you nak pasarkan barang awak. You jual kepada dia orang je. Okay lah, you jual kepada dia orang. Tak perlulah you nak market sampai ke kena bagi sampel ke, kena buat banner ke, kena hantar sampel dekat company ke, kena design the left, semua tu tak perlulah. You just create the follower. Okay. Through the Instagram. Nak jual apa, follower awak beli je, betul? Betul tak? Contohnya sekarang ni yang havoc sekali siapa? Sekarang ni havoc sekarang ni nak duk beli barang. Termasuk juga saya. Siapa dia contohnya sekarang? Dia jual apa-apa pun laku. Dalam masa 9 minit, 20 minit, setengah jam dah habis. Dia sold out dah. Contohnya siapa? Mama Sap. Mama Sap tu. Jual kek. Pernah dengar Rizaman tak? Tak pernah. Tak pernah Rizaman, tak pernah? Tunggulah kot Rizaman lah. Rizaman. Rizaman. Macam mana dia create the customer dia tu
Okey, contoh dia bagi tazkirah, dia share dia punya story dia sambil-sambil dia jual barang, and then sometimes tu juga apa yang dia ni barang yang kita beli dengan dia tu, that mean benda satu yang bagus sebenarnya lah. Barang dia tu duit keuntungan dia tu dia dia ni lah, dia derma kepada contohnya yayasan Islam ke, rumah-rumah orang inilah rumah anak-anak yatim ke, sekolah-sekolah pondok kan. That mean duit keuntungan tu, that mean dia menjual dan juga menderma lah. Jual dan juga hasil yang didapat tu dia derma. That mean daripada apa yang kita beli, kita portion of the profit tu kita derma jugalah. Contohnya gitulah, dia create the system tu. Dia create the system tu nah. Dari segi Islamik sikit lah. So bila dia create the system tu, orang sekarang ni kan berlumba-lumba untuk menderma, untuk dapat pahala semua sekarang. So berlumba-lumba untuk beli barang. That's the way of dia create the system tu. So you jual barang banyak mana pun sold out. Setengah jam sold out. Tak tahulah macam mana ya. Dia tak ikut sangat lah yang sebelah tu, dia tak nak compete dengan yang Shopee semua, tak nak compete lah. So dia create their own platform. Tu salah satulah. Dia create their own platform dengan sambil membeli, sambil menderma. That mean bila beli, bukan saja dapat barang, dapat pahala juga. Itulah maksud dia. Alright, tu adalah apa yang diorang buat sekarang ni. Okay, tu ada marketing and sales, dan juga service yang dia bagi. Dia provide the good service to the customer dia. Okay, tu maksud dia sistem right now lah. Apa yang berlaku dekat supply chain and the value chain management activity now. Okay. Okay, then support activity ada value chain analysis is the support. Okay, support activity tadi lah, selain pada primary activity, support activity. Okay, contohnya fund infrastructure, support activity, lines management, administrative handling, financial management and everything lah, to create value of the organisation kan. Contohnya human resource management, yang kawan awak yang minggu lepas yang present pasal Kaizen, dalam ni lah akan wujudnya Kaizen. Okay, akan wujudnya Kaizen. Okay, include the support activity in which the developments of the workforce within organization is the key element. Example activity of recruiting the staff, training and coaching of staff and compensation and the retaining staff ni apa yang berlaku dalam human resource management, termasuklah dalam value chains. Okay. And then technology developments, sama juga dengan teknologi, contohnya IT system, technology innovation, improvement, development of new product based on the new technology, create value. Semua tu under the technology developments. Okay, okay. The procurements or the support activity related to the procurement to the service customer from the organisation, contohnya activity managing relation with the supplier, negotiation the arrive of the best price, ni macam mana nak negotiate, you ada agreement dengan supplier and outsource agreement, dari segi outsourcing. Okay, ni semua-semua ni lah yang berlaku dalam value added, nak create the value added supaya supply chain kita tu very effective. Okay. And then the value chain supply chain management, dia kata value chain a process which a company add value, okay, samalah kan, to supply represents the step required to get the product to the customer. Dia maksud dia value chain ni ada dalam supply chains. Okay. So difference dia, the supply chains involve the integration of the all activity process, tapi the value chain implies the series of business operation in which utility is added to the goods and service offered by to enhance customer value. And then dia kata supply chain is the interconnection of all the function that start from the manufacturing of raw material into the finished good and end when the product reach the final customer. But value chain on the other hand is a set of activity that focus on creating on added value to the product. Maksud dia added value to the product dan juga activity. Itu maksud dia value chain. Okay, perbezaan antara value chain and supply chain. Okay, ni contoh-contoh perbezaan ni lah. Contohnya maksud dia apa antara supply chain and value chain, originated from supply chain more on operations management, value chain more on the business management, operation management kan.
Kalau you kerja dekat manufacturing, dia ada operation management, operation managers kan. Konsep dia convergence, yang ni value additions, sequence product request, supply chain customer, ini customer request, value chain and product nah. Value chain more kepada dia tengok pada what is the customer request first, but the supply chain more kepada product request. Apa yang produk tu nak buat macam mana produk tu nah. The value chain apa yang customer nak, apa yang customer nak supaya barang tu cepat sampai. Tu dia added value dari segi delivery service. Okay, tu maksud dia value chain and supply chain, perbezaan dia nah. Objektif dia customer satisfaction, value chain gains competitive advantages. Okay, ni perbezaan dia lah antara supply chains and value chains. Okay. Okay. So, this lebih kurang lah apa definition of the value chain and supply chains. And kalau the rest tu you boleh dapat lah daripada internet, nak tahu apa kebaikan dia nah, apa keburukan supply chain nah. Tu you boleh dapat daripada internet semua tu lah. Tapi apa yang happens now, that mean in value chain and supply chain selalu berubah-ubah nah, selalu berubah ikut pada teknologi semasa dan juga keperluan semasa ini lah. Okay, so ada soalan tak? Sebab nanti next week kot kan, next week rasanya ada kot yang group yang akan present what the issue arise dalam value chain and supply chain management. So kita boleh nampak lah apa isu yang arise dan apa isu yang ada dalam supply chain and value chain pada masa sekarang ni. So macam mana dia overcome the system tu, nah, the bottleneck tu. So ada soalan tak? Ada soalan? Okay, nah. Nota ni dah ada dalam iklik, bacalah nah dalam iklik nah, bacalah pada mana-mana pun adanya, tak semestinya from the textbook. Okay. Ada soalan tak? Faham tak what is the system, value chain and the supply chains? Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan kita berhenti setakat ni nah. Okay, so kami ni group 5 akan buat presentation kan. Topik apa? Value chains ke? Topik apa lepas ni? Apa ada Kaizen? Tak ingatlah saya. Okay. Value chain and supply chain minggu ni ke? Okay. So, see you next class nah. Presentation kami ni group A. So macam biasalah, sehari sebelum tu bolehlah bagi apa ni send PowerPoint kat saya nah. Okay, so kalau tak ada soalan kita berhenti setakat ni. Okay, Assalamualaikum. We end our meeting here.